Okay. So, saya harap di sebalik device masing-masing adalah awak di sana bersiap bersedia dengan soalan tutorial. InsyaAllah kita sempat tengok beberapa soalan tutorial dan handout. Saya ada beri handout. Dalam Google Classroom pun saya ada beri handout jika awak perasan lah. Handout yang yang saya dah beri hari Rabu minggu lepas, hari Rabu lepas adalah handout berkenaan dengan physical quantity iaitu basic quantity and also derived quantity. Hari ni kita nak tengok conversion of unit, penukaran unit. Okay, so memang nampak mudah tapi kita nak buat bersama-sama. So setiap orang sepatutnya kalau tak boleh print out tak apa, tapi boleh salin, mungkin hari tu pun dah salin dan kita nak buat bersama-sama. So tanpa buang masa, saya terus nak present. Okay, ini hari tu kita berhenti kat sini hari tu. Kita berhenti kat sini iaitu physical quantity, basic quantity and also derived quantity. Saya harap awak dah tengok, dah letak, dah lengkapkan. Bila jadi macam ni, maksudnya guru tak boleh berjumpa secara face to face dengan pelajar. Saya harap awak sendiri jujurlah dengan diri awak sebab kami guru tak ada rugi apa-apa pun. Yang ruginya adalah pelajar bila dia tak buat soalan atau apa yang diminta tu tak dilakukan. So jika tak boleh tanya sebab pembelajaran tu bila dia dibuat atas dasar memang awak sendiri yang suka dan rela, benda tu akan jadi lebih mudah bukan paksaan lah. Okey, kalau awak perasan dalam grup Telegram kita, saya ada beri ni saya dah beri 2 dah pun lah. Maksudnya hari tu saya beri physical quantity ni. Saya juga dah beri conversion of unit ni. Kita nak sama-sama buat. Sebab kalau kita tengok kepada nota ni pun saya ada beri dalam Google Classroom. Kalau awak boleh tengok, saya dah beri keempat-empat ni. Saya buka sikit. Okey, keempat-empat ni saya dah beri. Yang pertama ni adalah nota. Yang kedua ni adalah handout yang pertama. Dah selesai. Ini handout kedua. Hari ini nak bincang. Ini adalah tutorial question. Iaitu kita nak bincang nanti tutorial question yang pertama. InsyaAllah out subjektif lah. Okay. So apa kita nak bincang hari ini? Kita nak bincangkan conversion of unit. Kita nak convert unit secara manual. Memang ramai akan tanya, cikgu tak boleh ke kita convert calculation guna calculator saja? Guna calculator jika dia tidak melibatkan kilometer per hour ataupun ada sentimeter cube. Dia kalau cm ke meter bolehlah, tak ada masalah. Sebab tu adanya topik conversion of unit alone untuk kita sama-sama buat manual. Dan saya harap awak bukan sahaja tengok je saya buat. Saya nak awak pun ada depan awak buku, maksud saya kertas yang kosong supaya awak sendiri akan sama-sama dengan saya do the conversion. Okay? Okay. Untuk jam, ini dah jam ketiga hari ni, hari Jumaat. 2 jam hari Rabu. Dan kalau awak tengok pun, sekejap saya ke atas kan, sekejap. Kalau awak tengok pun, apa yang kita nak belajar, kita akan belajar 2 ni. Physical understanding. The second part is scalar and vector quantity. Untuk minggu ini, saya kena selesaikan physical understanding ni iaitu conversion dan basic quantity. Okay, conversion dan quantity. Kalau awak perasan kat mana agaknya benda ni, ni dekat sini, hari tu saya ada bagi sini.
Okay, Physics Understanding sepatutnya jam ketiga dah scalar and vector, tapi saya rasa masih okey lagi. Physics Understanding ni saya ambil 3 jam. Minggu depan kita selesaikan scalars and vector. Okay, sebab lagi pun ini minggu pertama so adalah sedikit lambat here and there. Okay, sekejap saya scroll ke bawah. Okay, kita nak tengok hari ni conversion of unit. Sebelum kita tengok conversion of unit, semua orang saya minta untuk hafal unit prefixes ini. Bila saya kata hafal, awak dah boleh jot down kat mana-mana, tikkan kat situ, tulis. Ini hafal. Sebab kenapa pentingnya unit prefixes ini? Disebabkan dalam peperiksaan, bila kita buat calculation, kita mesti menggunakan SI unit. SI unit maksudnya kita menggunakan kilogram, menggunakan meter. Itu yang biasalah. Kita tak gunakan micrometer, kita tak gunakan kilometer. So semua tu kena ditukar ke SI unit, barulah kita boleh masukkan dalam formula, barulah kita boleh calculate. Okay, sebab tu penting sangat unit prefixes. Dan saya tahu dan saya dah faham dah, awak memang dah pernah jumpa. Okay, kita ulang semula. Saya dah cakap dah kan, hari Rabu hari tu kita mula kosong-kosong. So saya anggap semua orang tak tahu walaupun ada yang dah tahu. Saya anggap semua tak tahu. Dan saya masih ingat lagi, masa saya tingkatan 4, saya jumpa prefixes ni, iaitu pada tahun 1995. Awak belum lahir pun lagi. Macam mana cara saya ingat? Saya ingat nampak ni TGMK ni, saya ingat prefix yang saya ingat sampai sekarang adalah Tina gigi merah kerana dia suka makan Milo Nano Pico. Sebab kita ada kawan nama Tina. So kita sengajalah panggil, letakkan T sebagai Tina. Tina gigi merah macam tu. Pada saya, kalau awak selesa, gunakanlah prefixes ini. Kalau tak selesa, gunalah yang sendiri punya. Saya pasti sangat guru fizik awak mesti ada wujudkan satu akronim untuk kelas awak, AFA dan sebagainya. Gunakan at your own comfort. Yang mana selesa, please. Dan saya nak letakkan kat sini lah. Mungkin tak biasa jumpa. Yang mana tak biasa jumpa, Desi ni, sebab saya kuningkan dia. Desi ni memang tak biasa jumpa. Okay. Jarang pun, kita pun jarang bagi dalam desimeter atau desigram, jarang. So jangan dilupakan anak tiri ni. Dia macam anak tiri lah, selalu dilupakan. Okay. Selesai dengan table ini. Ini adalah kerja, homework, lebih kurang homework lah, walaupun awak always ada home. Ini lebih kurang homework awak untuk awak hafal. Hari tu saya dah beri dah sedikit homework dekat physical quantity ni. Kena hafal ni ke 7 base quantity, dan jika boleh, harapnya boleh, hafal formula-formula asas. Okay, ini seterusnya, iaitu ini. Ada Tina gigi merah kerana dia suka makan Milo Nano Pico. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 10 prefixes ni tolonglah hafal. Kita dah masuk O-level. Kita dah masuk matrikulasi. Kita dah berada pada tahap tingkatan 6 lah, kalau di tingkatan 6. So selepas ini cara kita menulis pun dah berbeza daripada cara kita menulis masa sekolah menengah atas. Kita tulis dalam bentuk darab dengan 10 kuasa 5. Kita tak tulis lagi contoh. Ini contoh.
Kita tak tulis lagi dalam soalan jika diberi jawapan akhir 7,000,000 meter. Kita tak tulis lagi macam ni. This is not our level of writing. Kita tulis 7.0 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. 5 meter. This is how we do it. Paling kecil 1 decimal places. Apa yang saya cakap ni semua penting Paling kecil 1 decimal places. Paling besar 2 decimal places. Contoh kalau dia ada 653,000 kilogram. Okay? Kilogram. Ini SI unit dah kilogram ni 6.53, 2 tempat puluhan. Darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. 5 kilogram. Okey, ini adalah cara menulis. 6.53, 2 tempat perpuluhan, just cantik, just nice. 1 tempat perpuluhan, enough. 3 tempat perpuluhan tu too much. So saya suka sebenarnya jika pelajar saya gunakan 2 tempat perpuluhan, atau jika dia tak perlu, kalau dia maksud saya significant figure dia hanya 1 saja, yang sebelah lagi kosong 7.0, cukuplah 7.0 tak perlulah letak 7.00. Ini sedikit sebanyak cara awak menulis. Okey. Kita terus pergi pada conversion of unit. Semua orang harus follow saya. Saya ingatkan balik semula. Jika saya terlaju, tolong ingatkan. Jika saya terlaju, boleh terus interrupt. Cikgu, tolong cikgu ulang semula. Always. You are welcome to. Saya guru awak. Siapa lagi awak nak tanya kalau bukan kat guru awak ni? Biar dia buat kerja Kalau awak tak tanya soalan, tak mencabarlah hidup dia. Dia tak tanya soalan. Ni cikgu ni, tanya soalan dia. Macam mana cara kita nak dapat A, kita nak belajar dengan baik, adalah dekati dan kejar. Kejar maksudnya always tanya dia soalan. Madam. Yes. Saya ada soalan. Silakan. 7,895. So kalau kita nak tukarkan kepada yang 10 kuasa tu, nak kena bundakan ke? Katakan ada 000, nak kena bundakan. Saya tulis 700 berapa? 895. Kalau kata tambahlah kosong pun berapa? Saya cuma nak tahu je. Tak apa, 785. 895. 7,000. 7,000. 7,895. Katakan ini kilogram Berarti tambah 000 kat belakang tu. Oh tambah. Oh itu bukan 7,000 lah. Berapa ratus ribu lah tu Berapa kosong? Tak kisah, saya cuma nak tahu kena bunda ke. Okay. Kalau tanya saya, cikgu nak bunda macam mana? 789 ni katalah macam ni. So, saya suka dengan 2 tempat puluhan. Memang biasanya dalam soalan peperiksaan, maksimum decimal places kita ambil 2. Tu cantik dah. Itu just nice. So, 7,895. Kalau saya 2 tempat puluhan, ni ada 5 pula. So, 7.9 yang cantik Darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh. Sebab yang ni 5 dah 5 dah boleh bunda pada 9. Jadi 7.9 lah. Kalau 7.823 kilogram katakan. Bukan. Ini saya buat, saya buat dalam ribu tadilah. Sekejap 7283000. Benda yang sama, nilai saja berbeza. Kat sini 7.28. Lagi cantik. Lagi cantik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cara yang terbaik untuk menulis.
Jangan dahlah tinggal macam ni. Tanpa prefixes. Tanpa darab 10 kuasa apa tu. Sekarang ni adalah masa untuk awak praktis menulis dengan cantik 240-an. Tapi kalau dia dah dibunda-bundakan, dah macam contoh tadi 895 dah bunda-bunda, 7.9 pun dah cantik dah. Harap saya menjawab Apa tadi jawapannya tadi? Saya tak nampak nama dia. Terima kasih. Nama. Siapa namanya? Nama saya Amanda. Amanda. Oh, Amanda selalu mesej saya kan? Okay, thank you Amanda for asking. Saya suka bertanya. No such thing as stupid question anggap saya ni macam makcik awak nak kata mak, awak dah ada mak awak dah Saya pun tak ada anak. Saya harap awaklah anak-anak saya. Anak-anak sepatutnya tak malulah bertanya dekat mak dia Bila kita dah tak ada mak macam saya dah tak ada mak ayah, baru kita rasa alamak, siapa yang kita nak mengadu, siapa yang kita nak cakap. Kadang-kadang dia cakap benda bodoh je, kita share benda yang kelakar je, tapi kita ada seseorang yang boleh dengar kita without any judgement. Okay, so hargailah mak ayah yang ada depan mata awak. Jika ada lagi sebab saya tak tahu semua orang ni saya tak kenal So mungkin tak ada, kalau tak ada takziah, kalau ada hargai mereka. Dah tak ada baru tahu macam mana susahnya nak dengar lah suara dia. Tapi sebenarnya nak dengar suara dia pun tak sampai hati juga nak dengar video-video tu rasa mungkin dah meleleh air mata Tu sedikit lah cakap sebab saya pun tak ada siapa sangat pun nak kongsi, saya kongsi dengan student saya. Okay, kita mula. Conversion. Ini cara yang saya ajar dan please don't question this method. Bukan don't question tu tak suka awak tanya, bukan. Tapi sebenarnya dia nampak tradisional. Cikgu ni tradisionalnya, kenapa nak buat macam ni? This is the best way of doing it. This is the best way of doing it. Nanti ada juga yang tanya, cikgu tolonglah saya nak pakai calculator saja. Calculator is not enough. Masa bila calculator tu susah nak tukar, ni contoh macam ni. Kilometer per hour, nak tukar kepada meter per second. Nak tak nak terpaksa pakai calculation yang manual macam ni. So, kalau misalnya tak biasa, kalau misalnya tak suka, kalau misalnya tak pernah, hari ni kita pernahkan. Hari ni kita nak jadikan dia biasa. Hari ni kita nak mula. So, bila kita belajar, saya harap semua orang pun buka hati awak dan nak kata kita lapangkan hati kita untuk terimalah apa yang cikgu cuba beri, kita terima. Sebab saya tahu je sebab saya dah mengajar 15 tahun. Memang ada je walaupun dah 2-3 bulan nanti saya kata tentang benda yang sama. Macam mana awak convert unit ini? Akan ada je lah yang degil-degil yang convert guna suka hati dia. Tak apa. Kalau memang sentiasa betul dan perfect gunakan cara awak, okey lah. Tapi each and every time tak betul. So, bila kata saya guru awak, saya share cara tradisional, dikatakan cara tradisional, tapi saya rasa dia sentiasa relevan lah. Bila saya share satu cara macam ni, sebagai anak murid, adabnya gunalah cara yang sama supaya kita semua memegang satu konsep yang sama. Tapi kalau susah sangat, tak boleh langsung, suka hati awak lah nak guna cara apa. Tapi pada saya yang dah berbelas tahun saya mengajar, this is the best way of doing this conversion of unit. Okay? Okay, contoh ini contoh 8,000 mikrometer. Saya tulis dulu 8,000 mikrometer. Apa yang saya nak darab kat sini, yang saya bulatkan biru ni. Okay, yang saya bulat biru ni. Nilai bulatan ini equals to 1. Ini matematik lah, dia masuk matematik sikit. Apa maksud saya equals to 1? Maksudnya,
Satu mikrometer yang dekat bawah, nilai dia pasti sama, mesti sama dengan nilai kat atas. Memang sama pun. Tadi kan kita dah tengok mikro ni, simbol mikro ni memanglah 10 kuasa negatif 6. So saya nak beritahu lagi semula. Nilai dekat atas mesti sama dengan kat bawah. Meter, ini ada meter. Mikro, inilah nilai dia 10 kuasa negatif 6. Satu, ini pun satu. So kenapa letak mikrometer kat bawah? Sebab nanti saya nak cancel it out. Sebab tu kat atas dan kat bawah kita boleh cancel out. Tak boleh letak kat atas. So mikro kita cancel out. Tinggallah meter kat tepi. Barulah saya darabkan 8,000 darab 10 kuasa negatif 6. Tapi dia tak cantik macam saya terangkan tadi. Nilai dia sepatutnya, cantiknya 8.0 darab 10 kuasa negatif 6, 1, 2, 3. Tambah 3. Negatif 3. Inilah jawapan akhir saya. So seterusnya nanti kita nak buat beberapa dan saya bagi awak peluang untuk buat jugalah. Okay, next. Saya nak selesaikan yang lain ni pula. Okay, jom kita buat. Saya buat, awak pun buat. Saya nak ulang lagi. Memang saya tak nampak pun awak. Tapi saya harap sangat supaya awak di belakang device awak sana, awak ada awak punya kertas, awak boleh tunjuk pada saya. Ataupun pada diri awak sendiri. Kalau sempat saya suruh tunjuk, saya tunjuk. Saya suruh lah. Tapi kalau tak sempat, kadang-kadang saya cakap tapi saya lupa juga. Minta maaf. Okey. 75 kilo ni pun senang saja. Saya tunjukkan. Saya ulang semula. Tak apa, saya okey je nak ulang banyak kali pun. 75 kilo farad. Nak tukar kepada farad. Ini sebenarnya adalah untuk induktor. Kapasitor farad. So 1 kilo farad kat bawah. Kenapa kat bawah? Sebab nanti saya nak cancel out. Saya tak nak dalam bentuk kilo. Saya nak dalam unit farad. Kat atas kena sama dengan kat bawah. So ini 1 kali 10 kuasa 3 farad. Sama atas dengan bawah. Ya sama. Sebab kilo equal to 10 kuasa 3 farad. Barulah saya boleh cancel out. Okay. Atas bawah cancel. Tinggal farad. Jawapan 7.5 darab 10 kuasa 4. Okay. Farad. Kenapa 7.5? Ini 7.5 darab 10 kuasa 1. 1 tambah 3 dapat 4. Saya buat ni super slow. Tapi kalau perlu saya lagi slow, tolong bagi tahu. Saya buat lagi sekali. 1229 kilometer. Tapi ni susah sikit sebab dia bukan kepada meter, dia kepada mikrometer. So kita tukar satu demi satu dululah. Saya tukar dulu kilometer kepada meter. Baru saya tukar meter kepada mikrometer. Okay, one by one. Tak perlu rushing pun. Nak pergi mana je, cepat sangat. Okay. Okay, so saya ada 1 kilometer. 1 kali 10 kuasa 3 meter. Belum habis. Sebab ini baru kilometer. Tapi saya suka nak cancel out dulu. Tinggal meter. Tapi belum selesai. Darab. Masih ikut saya ke setakat ini? Ya. Ya. Ya, madam. Okay, thank you. Okay. Ini come the technical part. Nak letak apa kat bawah? Satu apa? Nak letak apa dekat bawah ni yang nak tulis apa ni? Mikrometer. Mikro. Bawah, mikro. Jawapan lain? Kat bawah ni nak letak ni. Bawah ni. Ha ni.
kat bawah ni, dekat sini. Nak letak apa? Meter. Meter lah Kenapa meter? Sebab kita nak cancel out meter. Kita tak suka meter. Kita nak micrometer, perlu kat atas nanti. So kejap. 1 kali 10 kuasa. Saya tinggalkan kuasa dia dulu. Saya nak tanya kejap lagi tapi kejap lagi jawab. Micrometer. Saya tinggalkan dulu kuasa ni. Dia tanda soal sebenarnya kat sini. Saya tahu akan ada jawab betul tapi akan ramai yang salah. Dan saya nak ingatkan lagi sekali yang kat atas perlu sama dengan kat bawah. Kalau kat bawah ni 1, kat atas ni sini yang dalam bulat saya ni 1/10 kuasa berapa mikro mesti sama dengan 1 juga. Okay, ini mikro saya besarkan sikit takut tak nampak pula. Ni mikro Tolong jawab 10 kuasa berapa nak letak? 10 kuasa berapa nak letak kat atas? Tak ada jawapan ke? Ada orang ke tak ada ni? Negatif 6 Negatif 6. Negatif 3. Berapa? Negatif 3. Negatif 3 ada, negatif 6 ada. Saya letak sini dulu. Negatif 3 ada, negatif 6 ada. Siapa lagi? Apa lagi jawapan? Ada jawapan lain? Tak ada. Cukup. Okay, saya padam sekejap kat atas ni. Sebab ada merah-merah tu jadi ganggu pula. Sekejap. Okay, kita tengok ada jawapan bagi negatif 3. 1 kali 10 kuasa negatif 3. Yang lain semua please fokus Micrometer. Mari kita analyse. Betul ke negatif 3? Macam mana cara analyse? Tengok saya tunjuk kat bawah ni. Saya pinjamlah bawah ni. 1 kali 10 kuasa negatif 3. Mikro tadi berapa? Mikro apa nilai dia? Negatif 6. Darab 10 kuasa negatif 6. Cuba bagi tahu saya berapa nilai ni? Sekejap. Berapa nilai ni? Matematik kan? 9. 1 kali 10 kuasa negatif? 9. Sama ke? 1 kali 10 kuasa negatif 9 meter kat atas dengan 1 meter kat bawah. Sama tak? Lain. Kalau negatif 3 salah, negatif 6 bertambahlah salah je. Negatif 6 tambah negatif 6, negatif 12 meter. Salahlah jawapan. Anak-anak saya kat depan ni salahlah jawapan negatif 3 atau negatif 6. Berapa jawapan dia sebenarnya? 6. 6. Ini memang ramai pelajar saya lagi-lagi masa 1-2 jam yang awal ni memang akan buat silap. Tapi nanti kata, betul ke cikgu ni? Saya tak pernah belajar macam ni. Inilah dia cara dia. Sebab 10 kuasa 6 tambah 10 kuasa negatif 6. Berapa dapat? 10 kuasa berapa? Negatif 6 tambah 6? 10 kuasa 1. 10 kuasa kosong, berapa nilai dia? 1. 1. Jadilah 1 balik semula ni 1 ni. 1. Barulah atas sama dengan bawah. So ini sebenarnya 10 kuasa 6 anak-anak. Ini 10 kuasa 6 ya anak-anak sekalian. Supaya barulah saya boleh matikan meter dengan meter. Akhirnya rupanya saya dapat mikrometer. Unit-unit lain semua dah habis. Saya dah padam. Jawapan akhir saya terpaksa tumpang bawah ni sikit lah. Ni jawapan akhir saya.
Sekejap Satu, dua, sembilan kali 10 kuasa 9 mikrometer. Tapi jawapan akhir saya yang cantiknya 1.23 kali 10 kuasa 9, 10, 11, 12 mikrometer. Inilah jawapan akhir kita. Okey, kalau masih lagi confused tak apa, kita buat lagi. Sebab nanti ini cara saya ajar. Nanti tutorial question, sekejap saya tengok tutorial question awak ni Kejap. Ni awak boleh convert sendiri. Tak banyak nanti. Yang saya suruh nanti nombor 1 sampai nombor 5 saja. Saya pun tak suka bagi kerja rumah pun ini saya rasa dah sangat sedikit dah. Sebab basic quantity dia dah belajar dah boleh buat terus. Sebenarnya awak jawab 3, 4, 5 ni saja. Sekejap je tu. Okey, tak apa. Kita jangan buang masa. Ada dalam 10 minit, 12 minit macam tu saja. Okey, ini dah sedikit susah sikit. Sebab dia ada kuasa 2. Tapi jangan risau. Jangan kata dia susah. Dia okey saja. Don't worry. Okey, jom kita buat yang ini. Awak pun buat juga kat sana. Okey, 70,000. 70,000. 1, 2, 3, 4. Okey. Kilometer kuasa 2 darab. Nak letak bawah apa? Letak bawah pastilah yang kilometer tadi. 1 kilometer square. Jangan dilupakan square ni maksud apa? Square ni maksudnya dia macam seolah-olah ada bracket kat sini. Ni bracket merah tu seolah-olah ada. Maksudnya kuasa 2 ni belongs to kilo juga, belongs to meter juga. Bukan meter saja, kilo dah buat biarkan, tidak. Sebab ini kan adalah area. Contoh 200 cm panjang darab 200 cm lebar. So 200 cm tu memang kita kuasa 2. Dan meter pun kuasa 2 So selepas ini kalau nampak kuasa 2, kuasa 3 sebenarnya dia bukan meter saja punya, dia kilo pun punya juga jangan anak tirikan kilo ni lah. Okay. So apa nak letak? Ini 1, saya letak dulu 10 kuasa, sebab kejap lagi baru saya fikirkan apa dia punya kuasa. Meter kuasa 2. Baru saya fikir sekarang apakah nilai nak letak kat sana. Berapakah nilainya? Ada boleh jawab untuk saya? Boleh jawab nak letak kuasa berapa kat 10 tu? Janganlah takut. Tak apa je kalau salah. 3. 3. 3 tu kuasa dengan 2 juga ke madam? Mesti. Tadi saya dah bagi tahu ni ada bracket ni. So 3 kuasa 2. 9. Salah tu. Matematiknya 3 kuasa ini tak sama dengan 10 kuasa 3. Macam mana buat yang ini? Ni. 3 darab 2. Oh. 3 darab 2. Dia darab jangan kuasa pula. Jangan kuasakan pula. Ni semua matematik ni. Bukan fizik Okay. Tak apa. Lupa, faham. So 3 kali 2 dia dalam matematik 10 kuasa 3 dalam kurungan 2, iaitu saya ulang balik tadi kalau saya tercepat sangat 10 kuasa 3 tapi dia ada 2 ke atas, dia sebenarnya 6 So ambil berat. Please be very careful on this. Sebab
Sebab tu tak ada saja saya ambil 1 jam ni untuk ajar. Jangan ambil mudah. Apa saja yang saya bagi tahu dalam sesi pembelajaran kita, pasti dia penting. Jangan ambil mudah. Alah, apa benda dia cakap ni, malah dengar. Senang je ni. Nampak senang. Bila saya tulis memang nampak senang. Tapi jom buat sama-sama. Awak tulis, saya pun tulis. Mesti baru rasa, alah susah sikit lah. Sama-sama. We do this together. Okay, baru saya boleh cancel out. Okay, jom cancel. Okay. Dapatlah jawapan dia 7.0. Darab 10 kuasa. Kat sini dah ada 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Inilah, kilo pula. Inilah cara menukar unit yang dikatakan terbukti walaupun nampak tradisional sangat. Tapi saya sampai sekarang pun, walaupun saya sendiri buat soalan, sebab kadang-kadang bila kita bagi soalan, guru pun tetap kena buat soalan tu. Bila saya buat, percaya atau tak, believe it or not, saya pun buat benda yang sama. Nampak macam bangang sangat. Minta maaf. Nampak macam lah, kelakar lah benda ni. Tapi memang ini yang confirm betul. Sebab bila kita buat calculation dengan calculator, kita kadang-kadang kita ada sedikit agak-agak tu. Tu yang kita tak suka. Selesai. Okay, saya terangkan lagi ni. Sebab ini ada hour squared. So dia pun sedikit teknikal juga. Dan dia ada per tu. H negative 2. So dia di bawah. Jom saya tunjukkan. 0.005 kilometer bahagi. Ini cara menulis ya. 0.05. Minta maaf. Saya sendawa sekejap. Sorry. Ni nampak kilometer ke atas. Hour square kat bawah. Okay. Jangan risau. Kita tak terus convert kedua-duanya serentak. Kita buat one by one. One by one. Saya selesaikan kilometer dulu. Saya letaklah 1 kilometer kat bawah. Macam tadi juga. Kita ulang semula. Okay. 1 kali 10 kuasa 3. Ni awak semua dah tahu dah ni. Okay, ni 3. 3. 1 kali 10 kuasa 3. Maaf tak cantik tulisan saya. Tapi tu 3. 3. Cancel out 1. Selesai meter. Kepada meter. Selesai. Tapi saya belum selesaikan dengan hour. Ini beza sebab hour tu kan kat bawah. So saya terpaksa letak hour kat atas. 1 hour kuasa 2. Okay. Supaya saya boleh cancel out. Saya nak tukar kepada second. Kalau tak biasa, tukarlah hour kepada meter, meter kepada second. Tapi nak bagi tahu awak satu. Letak kat bawah ni lah. Nak beritahu 1 hour sama dengan 3600 second. Dapat daripada mana? Dapat daripada 60 minit 60 saat. Sebab tu dapat 3600. Okay? Okay, so 1 saat 60 saat 1 minit 60 minit 1 jam. Sebab tu dapat 3600. Tak cantik pula saya tulis macam tu. Saya buat begitu je lah. Okay. Dan saya pernah beritahu awak, hour tu dia ada kuasa 2. So, saya terpaksa kuasa 2 kan saya punya second. 3600 second ke semua kuasa 2. Barulah betul. Ini pun ramai pelajar yang tersilap. Okay. Ini pun ramai pelajar tersilap. So, cara nak darabkan dia, janganlah pula awak, cikgu kata tadi darab je 3 kali 2, 6. Yang ini
Matematiknya dia bukan kuasa, so tak boleh darab lah, dia kena kuasa lah. Maksudnya 3600 kuasakan 2 ya. Sekejap lagi saya tunjukkan dalam kalkulator saya. Okey, hour kuasa 2 saya boleh matikan. Okey. Okey, jom saya keluarkan kalkulator saya. Masuk dalam nilai. Jom. 0.005, betul darab 1 kali 10 kuasa 3, habis yang atas sama dengan 5, bahagi dalam kurungan 3600 kuasa 2. Ini cara dia ini cara dia sebab dia second squared. So semua saya kena kuasa 2 kan. Unless dia hanya hour sahaja, ni hour squared. Sama dengan ini dia dalam pecahan, ni dalam ni Lagi sekali. Okey, inilah jawapan saya. 3.86 lah, cantik 2.40 cukup. Darab 10 kuasa -7 meter per second square. Inilah jawapan akhir saya ya anak-anak saya. So hati-hatilah hati-hati. Sama nombor 6 ni saya nak buat sendiri. Rasa nombor 6 jelas tu. Siapa nak tanya saya soalan? Miss. Ya. Saya nak cuba fahamkan nombor 5 ni kejap boleh? Boleh. Apa yang nak ditanyakan? Madam, Ya. yang untuk dia punya square dalam seconds tu, dia mempengaruh ke? Kalau macam contoh yang per second ni 3600 seconds kan? So kalau macam dia tak ada, dia memang kena ada square kan? Ni kenapa ada soalan yang ada square? Sebab ada ni hour square. Sebab tu ni kena square. Tapi cuba tengok nombor 6. Okey, mungkin ada yang tak faham lagi sebab ada kuasa 2, dia rasa macam terganggu kuasa 2. Okey. Saya cuba buat yang kedua ni yang nombor 6 ni tak ada kuasa 2 kan? Ni mudah sikit. Kejap tengok lagi buat ya. 1888 meter per second. 1888 meter per second. Okey, kepada kilometer per hour. Darab 1 meter. Sama dengan, ini saya nak awak jawab. Jangan tersilap macam tadi. Berapa nak letak? Kuasa berapa? Kejap tunggu dia keluar. Okey, berapa nak letak sini? Hati-hati, berapa? Boleh tolong saya, berapa nak letak sini? Dua. Betul ke 2? Saya tak. Betul kejap Kilo kan 3, dalam kepala ada 3. 3 nak tambah berapa dapat kosong? Saya ulang balik. Kilo ni adalah 10 kuasa 3, betul tak? Negatif 3. Betul. Ya. Dalam kepala ada 3. Dalam kepala ada 3. 3 nak tambah dengan berapa jadi kosong? Negatif 3. Negatif Tadi yang ini tadi yang awak silap ramai-ramai tadi tu. Boleh faham tak? Ni negatif 3. Kerana apa negatif 3? Saya ulang balik bagi yang tak faham. Kilo tu dah memang kuasa 3. Kuasa 3 tambah negatif 3, 10 kuasa kosong. 10 kuasa kosong barulah 1. Kenapa saya buat susah macam ni? Sebab yang atas perlu sama dengan bawah. Yang bawah ni 1 meter ni. Meter jangan pandang. Yang meter ni jangan pandang ni. Tapi ni 10 kuasa 3 dengan negatif 3 ni perlulah 10 kuasa kosong Barulah atas sama dengan bawah. Selesai kilo. Kita buat pula hour. Ini second, dia dekat bawah. Saya kena letak 3600 second ke atas. Kenapa cikgu 3600 pula? Sebab 3600 second kan sama dengan 1 hour. Sebab tu saya kata atas mesti sama dengan bawah. Yang tadi
Kenapa pula kuasa 2 cikgu? Sebab ini hour kuasa 2. Saya tak bolehlah kat atas ada kuasa 2, bawah tak ada kuasa 2. Kenalah kita adil. Kalau atas kuasa 2, bawah mesti ada kuasa 2. Unit dia. Maksud saya unit dia. Ini unit dia tak ada kuasa 2S. Letak S kat atas bawah. Tak perlulah letak kuasa 2. Tak ada kat atas, kat bawah pun tak ada lah. Barulah saya boleh cancel second dengan second supaya jawapan akhir saya kilometer per hour. Bagi tadi yang tanya saya soalan, agaknya boleh faham tak macam ni? Boleh faham tak? Boleh respon? Madam. Ya. Madam ada kelas ke lepas ni? Saya tak ada kelas lepas ni. Boleh ulang nombor 5 dengan 6. Saya satu tak faham. Satu habuk tak faham. Yang mana? Yang mana tak faham? Kena tahu yang mana dulu tak faham. Dekat macam mana dapat 3.86 tu? Saya masuk kalkulator. Awak nampak tak kalkulator saya dah kat sini? Nampak tak kalkulator saya? Tak. Tak nampak. Nampak. Apa awak nampak OneNote saya ni? Oh, Ya. nampak. Macam mana saya nak buat Okey, kejap. Sekejap. Saya stop presenting yang ini. Oh, patutlah tak nampak kalkulator ya. Okey, tak apa. Jangan risau. Don't worry. Saya kena share. Mungkin saya share. Kejap. Saya share entire screen saya. Okey, sekarang saya share screen. Cuba bagi tahu, nampak tak kalkulator? Nampak. Nampak. Alhamdulillah. Okey, tadi mungkin window saya tak perasan. Okey, tadi kawan awak kata macam mana dapat nombor 5 ni. Okey, sekarang ni faham tak yang saya darab macam-macam ni? Faham. Faham tak? Faham. Okey, sekarang saya tunjuk awak Saya nak masuk kalkulator saya. Tengok kalkulator saya. 0.005 itu yang ini. Darab 1 kali 10 kuasa 3 itu yang ini. So saya sama dengankan dulu sebab dia kat atas. So bahagi dalam kurungan ini dia. 3600. Tutup kurungan kuasa 2 kan. Senang saja. Sama dengan dapat ini dalam bentuk pecahan. Tak suka dalam bentuk puluhan. Tapi ni tak cantik sebab tak nampak berapa darab 10 kuasa berapa. Inilah dia. 3.86 darab 10 kuasa negatif 7. Boleh tak? Okey tak? Okey. Faham. Okey, kita buat balik semula. Yang mana pula? Ni nombor 6 pula. Nombor 6 dah selesai. Meter kat bawah boleh mati. Okey, dapat pula dalam kilometer. Belum selesai. Second nak tukar kepada hour. Letak pula 3,600 second sama dengan 1 hour. Sebab atas sama dengan bawah. Saya cancel out second, dapat hour. So akhirnya akan dapat kilometer per hour. Ini yang saya tak cancel out. Jawapan akhirnya masuk kalkulator. 1888 darab 1 kali 10 kuasa negatif 3 darab sebab bawah 1 tak apalah 3600. Jangan kuasa 2 kan sebab ni tak ada kuasa 2 ni 1 je dia punya power dia. Sama dengan ni dalam pecahan, ni dalam perpuluhan. So jawapan akhir saya dalam titik perpuluhan 6.796. So 80 lah. Darab 10 kuasa 223. Unit kilometer hour negative 1. This is how you do it. Kalau rasa cikgu tak sukalah cikgu guna 6.80, saya nak guna 6.796 atau 6.797. Go ahead.
dalam soalan peperiksaan atau final answer, kita ada banyak pun perpuluhan. Jangan kita risau atau jangan kita bergaduh dengan perpuluhan ni bunda macam mana kita akan terima. Kita ada range yang kita terima ya. Tapi janganlah sampai awak bagi saya 7 darab 10 kuasa 3 tu dah lari sangat. Okey? Okey, setakat ini okey ke? Okey. Okey. Selesai part pertama, topik pertama. So, apa awak nak buat? Okey, bagi yang tak sempat salin, tolong boleh boleh ambil yang ini. Boleh snap ke sebagainya yang ini. Okay, saya print screen sekejap. Saya print screen, saya bagi dekat tutorial ni. Saya dah bagi. Saya dah bagi jawapan saya ni kat dalam tutorial kita Okey. So, part awak pula untuk buat soalan-soalan ini senang sahaja insya-Allah. Nombor 1 ni dah ada, dah belajar pada hari Rabu. 2 ni pun dah belajar pada hari Rabu. Saya nak awak ada kertas, ada ataupun ada buku yang memang fizik saja punya. So, tulis dengan proper, cantikkan dia. Jangan kat sana kertas loose sana. Lepas tu awak lipat-lipat belah tempat lain takut nanti awak tak jumpa Okay, nombor 3 pun boleh buat. Ni nombor 4 ini kita belajar. Ni dia kita belajar hari ni nombor 4 Saya harap awak boleh buatlah ni. Ni nampak dia ada cube ni. Be very careful Be very careful dengan ada cubic kuasa 3 ni. Madam? Ya? Buat yang mana, madam? Macam mana? Nak buat yang mana? Nombor 1 sampai 5. Okey, madam. Nombor 6 dan seterusnya kita belum belajar. So, nombor 1 sampai 5. Last chance. Hari ni Jumaat. Sedekah sikit hari. Kalau ada siapa-siapa nak leave the class, okey, silakan. Dah habis masa dah pun. Tapi kalau ada seorang nak tanya mana-mana soalan nombor 4 ke, saya bagi Chan satu soalan, saya ajar satu soalan kecil ni. Mana-mana yang nak saya ajar. Nombor 4 saya bagi Chan nombor 4 ABC, mana yang nak saya tunjukkan ada? Kalau tak ada, okey. Kita boleh berhenti. C. Okey, awak sekejap Okey. Bagi tahu saya apa dia punya nilai tadi? Apa nilai dia tadi? Saya dah buka ke sini pula. Berapa nilai dia? Situ apa nilai dia tadi? Saya tak sempat salin. Allah, ya ke? Ni. Kejap saya nak. Sekejap. Sekejap je. Alah, silap pula. Sekejap aja sini print screen. Saya dah bagi soalan ni dalam kita punya ni 4C. Okay, ini ini dia punya nilai convert kepada SI unit. SI unit maksudnya meter cube meter cube. Okey. Okey, jom 4700. Okey, kecil pula 4700 dah micrometer cube darab, pastilah dia dekat bawah micrometer cube ni. Okey. 1 darab 10 kuasa berapa, saya tinggalkan dahulu. Saya nak dalam meter cube. Atas kena sama dengan bawah. Okey. Bawah ada micro. Ingat lagi saya ajar. Sebenarnya micro ni pun kena kuasa 3 kan dia. Maksudnya kuasa 3 tu belong to micro juga.
So mikro, awak kena ingat mikro dot 10 kuasa negatif 6. Negatif 6 darab 3 berapa? Negatif 6 darab 3? Negatif 18. So dekat sini negatif 18. Merah pun tak apalah. Samalah sekarang ni dekat atas dengan kat bawah. Equal. Yang atas dengan kat bawah equal. Okay. Ini senang. Awak tanya saya soalan yang tak mencabar langsung. Okay. Ini ada. Senang aja. So jawapan kita adalah 4.7 darab 10 kuasa. Sekejap saya kira. Negatif 18 tambah 1, 2, 3. Negatif 18 tambah 3, negatif 15. Selesai. Senang. Saya pun jenis cikgu yang tak suka juga bagi banyak kerja pun. Pada saya, kerja yang saya bagi tu bersesuaian. Awak rasa terbeban ke dengan soalan tutorial yang banyak ni? Yang 1 sampai 5 ni? Susah ke agaknya? Cuba jawab. Boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah InsyaAllah saya boleh harap buat. Kita boleh cuba. boleh. Saya harap dia tak membebankan awak. Sebab saya takut jugalah banyak sangat cikgu kimia ada macam-macam. Saya harap saya tak membebankan. Saya cuma minta 1 sampai 5. Nanti kita jumpa nanti hari minggu depan, hari Rabu. Saya akan randomly tanyalah macam mana awak selesaikan. Okey, selesai untuk hari ini. Minggu depan kita masuk the second part of chapter 1 iaitu quantity scalar and vector quantity and scalar quantity. Okay, till then terima kasih. Terima kasih dan assalamualaikum. Tadi kawan awak tadi masuk tak tadi? Siapa nama dia tadi? Terima kasih, Madam. Tadi ada kawan awak yang tak masuk lagi tadi, dah masuk ke? Siapa? Irman Irman. Irman dia pindah UMP. Oh, dah pindah. Okay. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa. Thank you, Madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Madam, boleh tunjuk tak skrin yang tadi tu? Yang mana satu? Yang nombor 4 Nombor 4 Yang tadi, yang latest sekali. Latest, sekejap. Latest. Nombor 4. Yang ini kah? Yang latest yang ini? 4200. Okay, dah itu je. Ini saja. Soalan tutorial ni saya dah beri semua ni dalam Google Classroom kan? Okay. Thank you. Madam, yang kan madam record kan kelas ni. Nanti madam boleh share tak? Boleh saya study balik. Boleh. Saya akan record. Tapi dia ambil masa lah mungkin esok lusa Okay, thank you. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.